Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada episod ini saya akan baca Suratul Zalzalah dengan menggunakan bacaan riwayat Khalad dari Imam Hamzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pada suratul Zalzalah, seperti biasa setiap kali kita bertemu dengan alif lam yang bertemu dengan hamzah, di mana-mana kedudukan selain daripada penghujung ayat, maka mengikut bacaan riwayat Khalad daripada Imam Hamzah, ini boleh dibaca dengan dua wajah, sama ada wajah saktah atau wajah tahqiq. Manakala bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah hanya dibaca dengan wajah saktah sahaja. Saktah ialah kita berhenti seketika, sekadar dua harakat, kemudian menyambung bacaan dalam nafas yang sama, tanpa kita menukar nafas. Manakala tahqiq ialah kita membaca seperti biasa, seperti yang tertulis di rasam, seperti biasa kita baca melalui riwayat Hafs daripada Imam Al-Asim, Qiraat Al-Asim.
Seperti suratul Zalzalah ini, pada ayat yang pertama perkataan al-ard, ayat yang kedua juga perkataan al-ard, ayat yang ketiga al-insan, al-insan. Ketiga tempat ini alif lam bertemu dengan hamzah, maka dibaca bagi Khalad, bagi riwayat Khalad dengan sakta ataupun tahqiq. Khalaf membaca dengan sakta saja. Pada ayat yang kelima, perkataan awhalaha, biasa kita baca melalui riwayat Hafs al-Asim, awhalaha. Tetapi bagi bacaan qiraat Hamzah, sama ada Khalaf atau Khalad, dibaca dengan imalah, awhilaha, awhilaha. Pada ayat yang ke-6, perkataan yauma idzin yasdurun nas, tanwin bertemu dengan ya. Bagi riwayat Khalad dibaca dengan idgham ma'al ghunnah, berbeza dengan Khalaf dibaca dengan idgham bila ghunnah. Dan perkataan yasdurun nas, sod yang mati, yasdurun nas, dibaca dengan sod, bacaan tahqiq biasa seperti bacaan Hafs al-Asim. Tapi bagi bacaan riwayat Khalaf, dia baca dengan ishmam, yazdurun nas ashtata. Perkataan yurau a'malahum, waw mati bertemu dengan hamzah, huruf yang mati bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah ini dipanggil sakit mahsul. Bagi bacaan riwayat Khalad, baca secara tahqiq, sama seperti bacaan riwayat Hafs al-Asim yang biasa kita baca. Tetapi bagi riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah dibaca dengan tahqiq dan juga saktah, dua wajah. Seterusnya pada ayat yang ke-7, faman ya'mal, nun mati bertemu dengan ya, mengikut bacaan riwayat Khalad, dibaca seperti bacaan Hafs al-Asim, dibaca dengan idgham ma'al ghunnah, dimasukkan dan didengungkan. Faman ya'mal, berbeza dengan bacaan riwayat Khalaf, dibaca dengan idgham bila ghunnah. Faman ya'mal, dimasuk tanpa didengungkan. Begitulah perkataan dzarratin khairan yarah, tanwin yang bertemu dengan ya, maka Khalaf membaca dengan idgham ma'al ghunnah seperti Hafs al-Asim. Khalad membaca dengan idgham ma'al ghunnah. Khalaf membaca dengan idgham bila ghunnah. Dan pada ayat yang terakhir yang ke-8, wa man ya'mal, sama juga nun yang mati bertemu dengan ya, maka riwayat Khalad dibaca dengan idgham bila ghunnah, mana idgham ma'al ghunnah, manakala riwayat Khalaf dibaca dengan idgham bila ghunnah. Dan begitulah pada ayat yang terakhir, syarran yarah, seperti tadi tanwin bertemu dengan ya. Riwayat Khalad membaca dengan idgham ma'al ghunnah, dimasukkan didengungkan seperti baca Hafs al-Asim. Manakala bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah dibaca dengan idgham bila ghunnah, dimasuk tanpa didengungkan. Alhamdulillah. Begitulah sedikit secara ringkas penerangan mengenai kaedah usul bacaan khilaf yang berlaku dalam bacaan qiraat Hamzah melalui riwayat Khalad berbanding dengan riwayat Khalaf, dan juga riwayat Hafs daripada qiraat al-Asim, Imam al-Asim. InsyaAllah semoga bermanfaat, terutama kepada diri saya sendiri dan sahabat-sahabat Al-Quran sekalian. Sebelum saya meneruskan, saya menyampaikan
pesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, sekali-kali janganlah kita meninggalkan Al-Quran. Bacalah Al-Quran setiap hari, kerana ialah Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat yang masih ada yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalam Allah. Kita mencintai Allah, maka cintailah kalamnya. Al-Quran adalah petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun. Hudal lil muttaqin, petunjuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran, Al-Quran merupakan syifa, penyembuh dari Allah, menyembuhkan penyakit kita, penyakit zahir, dan menyembuhkan penyakit hati kita daripada kegelapan, keraguan, sakwa sangka dan sebagainya kepada cahaya Allah, kepada bimbingan petunjuk Allah. InsyaAllah pertamalah selalu dengan Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran sunyi, sepi, tidak ada yang menemaninya, yang berbicara dengannya, yang membacanya. InsyaAllah apabila kita berada di dalam kubur nanti, ketika kita kesunyian, tidak ada teman, tidak ada siapa walaupun mereka yang selama ini di dunia mengasihi kita, menyayangi kita, tetapi apabila kita berada di dalam alam barzakh, alam kubur, maka kita ditinggalkan kesepian dengan hanya berbalut kain putih. Pada masa itu, semua yang lain meninggalkan kita, kecuali amal kita, kecuali Al-Quranul Karim akan menemani kita ketika kita kesunyian, bersendirian. InsyaAllah akan menjadi hujah dan pembela kita di dalam alam kubur dan di hadapan Allah Rabbul Jalil. InsyaAllah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. واهدنا وفقنا الحق وإلى صراط مستقيم بركة القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن أشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا في القبر مؤنسا في القيامة الشفيع ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونوّر به قلوبنا وقبورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.